Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hafizah Zaman, teman rakan setugas Naila Huda. Hari ini awal pagi kita nak bincangkan mengenai keselamatan cyber dalam kalangan kanak-kanak. Dan pada sidang Dewan Rakyat semalam, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof dedahkan lebih 35% kes penderaan kanak-kanak dilaporkan tahun ini libatkan jenayah seksual. Dan ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan untuk mengekang jangkitan COVID-19, kanak-kanak lebih banyak habiskan masa di rumah sepanjang tahun ini. Dan tanpa kita sedar, ini mungkin meningkatkan risiko mereka terdedah kepada ancaman keselamatan dalam rumah sendiri. Ya, dan kanak-kanak kini pula semakin mudah terdedah kepada risiko keselamatan dan ancaman jenayah seksual apabila mereka mempunyai akses kepada internet. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran jenayah cyber akan meningkat 600% ketika pandemik ini. Dan kalau kita lihat, Cyber Security Malaysia menerima lebih 8,000 laporan insiden jenayah cyber dari Januari hingga September 2020. Dan pagi ini kami nak kongsikan tips nasihat bagaimana untuk menjaga keselamatan cyber kanak-kanak ketika pandemik bersama dengan Aaron Ikram Muhtar, pengurus multimedia dan unit tarbiyah keselamatan cyber di Multiracial Reverted Muslims atau MRM, dan juga pakar keselamatan cyber. Assalamualaikum, selamat pagi Aaron. Terima kasih bersama kami di Awani Pagi. Boleh kongsikan apa risiko keselamatan cyber utama yang dihadapi kanak-kanak sepanjang pandemik ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ini dengan Naila. Jadi kalau kita tengok sekarang ni, kerana COVID hampir lebih daripada 1 bilion kanak-kanak menjadi affected daripada kena duduk di rumah. Dan apa yang berlaku ialah selalunya anak-anak kita 6 jam kat sekolah, 6 jam kat rumah, itu kehidupan harian dia. Jadi sekarang ni tak pergi sekolah, semua kat rumah, ada internet selama 12 jam. Jadi alhamdulillah ada ibu bapa yang telah mengambil langkah-langkah untuk mengubah tabiat harian untuk mengatasi isu anak di rumah sentiasa. Tapi pada masa yang sama ada ibu bapa juga yang kedua, ibu bapa bekerja, anak ditinggalkan di rumah bersama mobile device, tablet atau komputer, dan mereka lebih banyak mengambilkan masa di internet, dan ini telah mengakibatkan beberapa isu yang timbul berkaitan dengan keselamatan cyber mereka. Aaron, kalau kita nak lihat kepada laporan daripada UNICEF, 2 daripada 5 kanak-kanak di negara ini didapati pernah berkongsi maklumat peribadi mereka, termasuk gambar tidak senonoh dengan orang tidak dikenali secara dalam talian. Dan jumlah kanak-kanak itu juga tidak menyedari kesedaran pentingnya untuk lindungi maklumat peribadi mereka, dan selain itu tidak tahu bagaimana untuk elak daripada bercakap dengan orang yang tidak dikenali. Itulah angka atau kajian dilaporkan oleh UNICEF di Malaysia. Jadi bagaimana sebenarnya kita mahu kanak-kanak ini tahu bahawa orang di luar sana itu, terutama sekali dalam internet, mereka ini mempunyai pelbagai gaya untuk memanipulasikan pemikiran kanak-kanak yang kita tahu kadang-kadang mereka ini tidak dapat berfikir dengan baik dan jelas dan lebih mendalam tentang apa kesan, akibat, impak yang akan berlaku jika mereka berbuat satu perkara itu. Jadi bagaimana, apakah yang boleh dikatakan bagaimana sebenarnya manipulasi ini dilakukan? Kita nak tahu bagaimana cara dia dilakukan, kemudian barulah kita boleh pergi kepada bagaimana kita nak elakkan pula, Aaron. Okey, Afifi, kalau kita tengok kan, satu antara isu yang dihadapi anak-anak kita dan ibu bapa sekali adalah kita hidup di zaman pakai buang, kan? Jadi dan biasa dapat maklumat serta-merta, biasa dengan identiti yang ditukar ganti di alam maya. Jadi di sini kita perlu faham bahawa di internet ni yang lelaki mungkin perempuan, yang perempuan mungkin lelaki, yang tua mungkin muda, yang muda mungkin tua. Jadi kerana ramai boleh menyembunyikan identiti mereka, apa yang berlaku ialah manipulasi boleh dilakukan dengan memahami mangsa yang disasarkan. Jadi maksud saya di sini, mungkin saya berkenalan dengan seorang remaja. Jadi melalui perbualan di social media atau contohnya game-game online, saya dapat tahu kesukaan dia, pasukan bola sepak kegemaran dia, atau K-pop band kegemaran dia. Dan di sini kalau saya dapat tahu maklumat ini, saya boleh buat research, saya pula jadi pakar band berkenaan atau pasukan berkenaan. Jadi saya boleh bina satu hubungan rapat dengan
mangsa saya. Dan kalau kita tengok kerana anak-anak kita tak dapat hubungan sosial yang selalunya berlaku di sekolah bersama rakan-rakan mereka, mereka mendahagakan perhatian, mereka mendahagakan hubungan dan ia dicari di alam maya. Jadi bila kita tengok kat skrin, orang boleh palsu gambar profil, orang boleh palsukan video. Jadi ini adalah isu di mana kalau anak-anak kita tidak dimaklumkan bagaimana memerhati atau mengenal pasti corak-corak bagaimana penjenayah dan pemangsa mencari mangsa mereka, bukan salah anak kita sebab dia tak tahu. Jadi tahu ada ancaman satu hal, tak tahu yang ada ancaman tu, itu yang masalah dia. Jadi education, pendidikan adalah sangat penting dan di sinilah ibu bapa memainkan peranan yang sangat besar. Aaron, kita tahu itu secara keseluruhannya contoh manipulasi yang dijalankan oleh penjenayah cyber ini. Tapi boleh bagi contoh lebih spesifik, apa contoh ayat-ayat red flags yang boleh kita lihat digunakan oleh penjenayah ini, yang kalau kita lihat digunakan, kita tahu itu salah satu contoh manipulasi. Apa contoh ayat-ayat yang popular digunakan? Antara ayat yang paling popular, yang pertama ialah hubungan kita sangat special. Lagi dirahsiakan lagi baik. Tak payahlah nak cerita dekat mak bapak, dekat abang kakak. Jadi apabila seseorang itu meminta kita merahsiakan persahabatan kita, itu adalah antara red flag yang paling utama dan yang paling besar. Keduanya adalah mereka yang kita baru kenal dan dia minta kita duduk di mana, nama penuh, nombor handphone. Sebab kalau kita tengok contohnya, antara game yang paling popular sekarang, terutama dengan anak-anak saya, ialah permainan Roblox. Jadi secara amnya, syarikat yang mengendalikan platform Roblox ni, mereka mengambil langkah-langkah keselamatan tertentu untuk memastikan kanak-kanak tidak dipengaruhi atau menjadi mangsa kepada orang dewasa. Tetapi apa yang berlaku ialah penjenayah ini akan memulutkan perbualan biasa dan mereka akan cuba mengeluarkan perbualan mereka di Roblox contohnya ke platform yang lain. Jadi di sini kita tengok dia akan minta, jom kita chat dekat Facebook lagi senang. Jom kita chat dekat WhatsApp lagi senang. Sebab dia nak keluar daripada platform Roblox yang ada filter-filter tertentu untuk memastikan perbualan-perbualan atau perkataan-perkataan tidak senonoh digunakan. Jadi bila kita diminta keluar daripada platform kita kan, adik, jomlah kita chat dekat WhatsApp, adik, jomlah kita chat dekat Messenger. Ini adalah red flag yang kedua. Red flag ketiga pula ialah apabila pemangsa atau orang yang kita tidak kenali meminta kita verify identiti kita. Jadi mungkin dia akan psikologikan, betul ke saya bercakap dengan seorang perempuan, tengok rupa-rupanya lelaki kan, boleh tolong share gambar tak? Ya ke orang muda? Tengok-tengok orang tua. Banyak sekarang ni yang cyberbully dengan cyber grooming, nampak? Dia reverse psychology. Jadi dia memaksa anak kita untuk membuktikan identiti mereka tanpa dia sendiri mengenal pasti atau mendedahkan identiti dia. Aaron, sebenarnya kan betul aspek pendidikan kepada kanak-kanak itu perlu ditekankan dalam penggunaan peralatan gadget dan juga internet itu. Tapi dalam masa yang sama, saya meninjau kalangan sahabat-sahabat saya melihat kepada bagaimana sebenarnya mereka mendidik anak mereka untuk penggunaan gadget. Kita nak imbangkan, tak mahu mereka terlepas penggunaan teknologi, tapi dalam masa yang sama tidak mahu mereka menggunakan teknologi dengan cara yang salah. Jadi kadang-kadang ada ibu bapa buat jadual weekdays, waktu persekolahan tak boleh pegang telefon bimbit, gadget dan sebagainya, hanya weekend saja boleh. Manakala ada pula yang berikan saja, tak ada masalah. Mereka mahu anak mereka terdedah dengan maklumat-maklumat yang baik di internet dan sebagainya. Jadi sebenarnya apa garis panduan ke yang Aaron boleh berikan kepada ibu bapa dalam memastikan bahawa anak menggunakan gadget dalam cara yang teratur, tidak melebih-lebih dan penggunaan hadnya ada dan juga penggunaannya dibuat secara dengan betul. Jadi Aaron, ada garis panduan yang boleh diberikan ke, garis panduan yang digunakan ada standard antarabangsa ke yang boleh kita bincangkan di sini? Okey, yang pertama macam Afifi tadi sebut,
antara salah tanggapan yang paling besar adalah penjagaan masa itu sama dengan menjaga keselamatan anak kita di alam cyber. Kan? Jadi mungkin sebelum zaman internet ni, kita mak bapak kita jaga kita dengan masa kan. Kalau nak tengok TV, kena buat kerja rumah. Bila tengok TV tu boleh tengok sejam tu. Jadi lebih kepada pengawalan masa. Dan ramai yang membesar di generasi televisyen sebelum Astro dan sebagainya, sebelum zaman internet, dia membawa nasihat ini ke alam cyber di mana mereka mengawal pergerakan atau kegiatan anak mereka di alam maya daripada aspek masa sahaja. Kan? Tak apa, adik buat kerja rumah, adik boleh guna internet selama 1 jam atau 2 jam atau 3 jam. Tetapi ramai yang tidak memberi nasihat kepada anak-anak mereka berkenaan dengan apa yang patut dan tidak patut dilakukan di alam maya. So this is the first challenge. Yang challenge utama ialah penjagaan masa tidak sama dengan menasihati anak-anak kita tentang cara terbaik menggunakan internet. Yang keduanya, kalau kita tengok antara nasihat-nasihat utama yang diberikan, kalau kita tengok DQ Institute membuat satu survey untuk 2020 berkenaan dengan Child Online Safety Index. Dan Alhamdulillah Malaysia actually ranking nombor 3 tau. Yang pertama ialah Spain, kedua Australia, Malaysia nombor 3, nombor 4 Singapura, nombor Korea, nombor 6 Italy. Jadi Alhamdulillah Malaysia ranking memang tinggi. Tapi adakah kami mempunyai ciri-ciri keselamatan yang lebih daripada Amerika Syarikat, daripada UK dan sebagainya? Tidak. Tapi apa yang kita nampak di sini antara dua faktor utama. Yang pertama ialah device atau mobile device tidak diberikan kepada anak-anak dengan sewenang-wenangnya. Jadi yang pertama, kalau kita nak lindungi anak kita, jangan kita kasih anak kita senjata tanpa dia memahami bahaya senjata yang dia pegang. Itu satu. Keduanya, ada isu yang seperti cyberbully yang memang mak bapak susah nak kawal sebab ia di luar kawalan mereka. Jadi ibu bapa perlu tertumpu kepada apa yang diberi kawal. Contohnya, penggunaan internet di rumah. Ibu bapa kalau boleh jangan biarkan anak-anak kita gunakan gadget dalam bilik. Kalau dia nak guna dia punya, kalau dia ada handphone atau dia ada tablet dan sebagainya, dia kena guna di ruang tamu. Ini adalah antara rangkang yang paling senang dan paling berkesan untuk mengurangkan risiko anak kita menjadi mangsa jenayah cyber. Keluarkan gadget daripada bilik. So kalau kita tengokkan bila dalam bilik itu pintu tertutup, kita tak dapat tengok anak kita buat apa, banyak yang boleh berlaku. Dia boleh terdedah kepada ancaman cyber. Dia boleh terdedah kepada bahan-bahan lucah contohnya. Dia boleh terdedah kepada buli-buli daripada rakan-rakan dia dan sebagainya. Jadi keluarkan gadget daripada bilik. Lagi satu langkah ialah biar wifi kat rumah tu satu reward tapi bukan hak asasi. Maksud saya di sini ialah kalau kita nak anak kita buat kerja, okey. Kalau siap kerja rumah, kemas-kemas rumah, kemas bilik, baru dapat password wifi untuk hari itu. Esok hari, mak bapak kita password lagi sekali. Kalau dia nak guna, dia kena buat kerja rumah dan sebagainya. Jadi kita kena gunakan kegunaan wifi dan internet di rumah ni bukan sebagai hak anak kita, tetapi sebagai satu privilege atau kelebihan yang memerlukan tanggungjawab dan tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya. Okey. Tetapi selain daripada pemantauan ibu bapa, pengawasan masa dan sebagainya, kita juga tahu pendidikan cyber ini perlu juga selaras dengan banyak lagi pendidikan daripada aspek lain. Kita tahu ini juga platform untuk melakukan jenayah seksual seperti yang dikatakan Aaron tadi. Jadi kita nak tahu adakah ini juga perlu datang bersama dengan pendidikan seksual di rumah juga. Itu persoalan yang akan kami bincangkan selepas ini, tapi kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.
Bertemu kembali di Awani Pagi membincangkan tentang keselamatan cyber kanak-kanak ketika pandemik. Kita tahu apabila PKP dilaksanakan dan kanak-kanak perlu mengadaptasi kepada pembelajaran dalam talian, lebih banyak masa yang dihabiskan di rumah dan banyak kanak-kanak juga bergantung kepada penggunaan gadget untuk meneruskan pembelajaran. Tetapi dalam masa yang sama, mereka juga terdedah kepada ancaman keselamatan cyber ini. Dan kita nak teruskan perbincangan bersama dengan Aaron Ikram Mohtar, pakar keselamatan cyber, yang kita tahu platform dalam talian ini satu perangkap besar bagi kanak-kanak terdedah kepada jenayah seksual seperti yang dikatakan Aaron tadi. Jadi dalam masa yang sama, kita nak mendidik kanak-kanak, kita juga perlu memastikan mereka bijak untuk menilai sendiri apa yang betul dan apa yang salah. Adakah ibu bapa juga perlu bersedia untuk memulakan perbincangan mengenai pendidikan seks juga supaya mereka dapat tahu menilai apa yang betul dan salah apabila mereka lihat kandungan yang tidak terkawal. Selain daripada pemantauan ibu bapa, kita perlu nak kanak-kanak kita bijak menilai kandungan dalam talian itu sendiri, Aaron. Jadi, Naila, kalau kita tengok Naila, isu pendidikan seksual ni kadang-kadang dalam budaya kita di Malaysia dan negara-negara Asia adalah isu yang sensitif sebab ia berkait dengan sesuatu yang private, ada kait dengan isu agama, budaya dan sebagainya. Jadi di sini kita perlu memahami yang anak-anak kita akan melalui stages yang berbeza dalam kehidupan dia, kan, daripada kanak-kanak ke remaja, ke belia, ke dewasa. Jadi kalau kita nak cuba menjelaskan isu ancaman seksual, kan, sexual predator kepada seorang kanak-kanak yang bawah umur 10 tahun, mungkin dia tak faham. Dia tak boleh faham konsep yang mungkin ada orang yang nak ambil kesempatan terhadap diri dia. Dia tak faham bagaimana dalam dunia yang berbilion orang di internet, macam mana dia boleh disasarkan. Jadi di sini kita sebagai ibu bapa ataupun jaga, kita kena faham yang buat apa kita nak merumitkan kehidupan anak kita dengan memperkenalkan dia kepada gadget, kepada dunia digital pada masa yang dia secara matang, secara mental tidak sedia. Jadi kalau kita kasih handphone kepada budak yang berumur 5 tahun, 6 tahun dan kita nak nasihat dia, adik jangan cakap dengan orang tak kenal, jangan main game bukan-bukan, jangan tengok benda bukan-bukan, budak 5-6 tahun mana nak faham, kan? Pada masa yang sama, kalau kita kasih handphone kepada seorang remaja dan kita menjelaskan tanggungjawab yang datang bersama penggunaan gadget, apa yang boleh dan tak boleh dibuat, dia boleh faham, dia boleh memahami yang di sana ada ancaman dan dia boleh self-regulate, dia boleh jaga diri dia walaupun mungkin mak bapak dia tak bersama dia. Jadi di sini kita kena faham yang very most important thing is seperti mana mengeluarkan gadget daripada bilik tidur adalah antara cara paling berkesan merendahkan ancaman keselamatan cyber kepada anak kita. Tak memberikan mereka mobile phone adalah satu langkah yang juga berkesan. Jadi di sini alhamdulillah, bukan sebab kedekut, tapi anak saya ada yang berumur 13, 11, 8, 6. Dan setiap hari mereka minta handphone dan setiap kali bila ditanya, jadi umur berapa boleh dapat handphone, saya selalu beritahu dia bila umur 40, 70, 80. Tapi hakikatnya lah saya rasa mereka belum cukup matang apabila saya melihat cara mereka menggunakan handphone ibu mereka, apabila cara mereka menggunakan handphone saya, cara mereka menggunakan tablet keluarga yang disediakan, saya rasa mereka masih belum cukup matang. Jadi saya perlu mengambil keputusan, okey, anak saya sedia atau tidak. Macam mana saya nak tahu dia sedia atau tidak? Mungkin saya boleh mengadakan perbualan dengan dia. Tengok kalau dia memahami isu semasa yang ada, ancaman yang ada. Kalau saya rasa dia faham, dia boleh internalize, dia boleh self-regulate kawal diri dia, mungkin saya akan mula yakin dengan kemampuan dia untuk memiliki device. Tapi selagi saya rasa saya tak yakin, saya sebagai ibu bapa saya rasa sangat leka untuk saya beri mobile phone kepada anak saya tanpa dia sendiri sedia menerima tanggungjawab tu. Aaron, dalam masa yang sama, perkembangan yang ingin saya bacakan ini, Kementerian Pendidikan Malaysia dan Cyber Security Malaysia rancang perkenalkan modul keselamatan
modul kesedaran keselamatan cyber negara di 300 buah sekolah seluruh negara. Katanya modul terbahagi kepada peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, mengandungi pelbagai topik. Antara topiknya ada dalam talian keseimbangan masa penggunaan internet, buli cyber, media sosial, kewarganegaraan digital. Pada pandangan Aaron kan, kita Malaysia dah ada internet begitu lama sekali, sejak daripada abad yang 2000 itu sekali. Adakah memperkenalkan modul terbaru ini, keselamatan cyber negara kita ini sebenarnya dibuat terlampau lewat ataupun tidak, ataupun perlu ada penambahbaikan tertentu yang boleh kita lakukan? Bagi saya nak cakap, adakah ia terlalu lewat? Susah saya nak cakap, tak berani saya nak cakap sebab banyak sangat faktor yang terlibat kan. Banyak sangat stakeholders, Menteri Pendidikan, Cyber Security Malaysia, MCMC, SK, MKM, banyak sangat faktor yang terlibat dalam membuat satu keputusan yang besar begini. Jadi saya selalu maklumkan ibu bapa ialah benteng pertahanan pertama anak-anak kita adalah ibu bapa sendiri. Kalau maklumat tidak disediakan oleh kementerian, sebuah kerajaan, sebagai ibu bapa kita perlu ambil tahu kan, ini adalah tanggungjawab kita. We have to take full responsibility for our children. Bila dia dah remaja, dia dah balik, itu dah ada kita kan, itu dah kita kena tak berkomunikasi dengan dia sebagai seorang dewasa. Tapi pada usia yang muda, kita yang bertanggungjawab. Jadi kita tak boleh lepas tangan. Kita tak boleh cakap saya kasih anak saya handphone atau tablet atau laptop tanpa apa-apa garis panduan, mengharapkan pihak sekolah, mengharapkan guru, mengharapkan kerajaan mengambil tanggungjawab untuk mendidik, melindungi anak saya. Jadi alhamdulillah langkah yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Cyber Security Malaysia adalah langkah yang sangat penting, dan satu program, satu sistem yang di mana dijaminkan insya-Allah anak-anak kita akan didedahkan dengan best practices, cara-cara terbaik melindungi diri mereka adalah sesuatu yang sangat baik. Tapi sekali lagi, kalau anak-anak kita belajar semua di kat sekolah, tapi mak bapak sendiri yang melakukan benda-benda yang tak sesuai, yang tak senonoh dengan device mereka kan. Kita didik anak kita jangan guna internet malam-malam, tapi anak kita tengok mak bapak guna phone kat katil tu sampai 3-4 pagi kan. Kita tak boleh nak didik anak kita jangan tengok benda yang bukan-bukan, tetapi ibu bapa yang melihat video-video di YouTube dan sebagainya yang tidak senonoh. Kita tak boleh nak beritahu anak kita jangan cakap dengan stranger, jangan cakap dengan orang tak kenal. Bila mak bapak main friend dengan orang kat Facebook kan, langgar bahu kat pasar malam, langgar bahu kat khusus, sehari terus jadi friend. Jadi ibu bapa adalah contoh yang paling penting kepada anak kita. Sebab kalau dia tengok, alah mak bapak tak buat, buat apa saya nak buat? Aaron, kita tahu ancaman keselamatan cyber ini bukan sahaja menyasarkan kanak-kanak, tapi malah dewasa kita sendiri juga boleh menjadi mangsa kepada risiko keselamatan. Apa, kalau kita boleh rangkumkan semula apa yang kita bincangkan tadi, apa nasihat adab untuk menjadi digital citizen yang baik yang boleh Aaron kongsikan? Soalan besar tu. Tapi soalan yang sangat penting. Jadi saya akan cuba insya-Allah untuk jelaskan sebaik yang mungkin. Okey, yang pertama ialah kenali device anda. Kan? Kita bila dapat handphone, kita perlu mengambil tanggungjawab untuk mengenali device kita, mengenali ciri-ciri keselamatan dia, mengenali ancaman-ancaman yang mungkin boleh effect kita punya device. Itu yang pertama. Secure your device. Kedua, kalau kita dah dapat handphone, kita dah ada laptop, komputer dan sebagainya, kita kena pastikan maklumat yang kita hantar dan terima adalah selamat. Maksud saya di sini selamat daripada segi kita tak guna wifi yang tak selamat, kita mendedahkan diri kita kepada mereka yang boleh menyalahgunakan maklumat kita. Dan ini berlaku apabila kita memberi maklumat kita dengan rela atau tidak rela. Tidak rela di sini saya maksudkan bila kita kena hack. Dengan rela adalah berkaitan dengan fraud atau penipuan atas talian. Contohnya Macau scam dan sebagainya. Berlaku peningkatan tinggi dalam kes-kes penipuan atas talian kerana banyak orang berinteraksi, pembelian atas talian, banyak mungkin yang terdesak kerana kehilangan pekerjaan disebabkan COVID, ditipu oleh mereka yang menawarkan pekerjaan atau program-program majikan dan sebagainya. Ketiga adalah
memastikan yang platform kita guna ni kita kenal. Jadi kalau anda nak guna Facebook, silakan. Saya tak pernah beritahu orang jangan guna Facebook, jangan guna YouTube, jangan guna Instagram. Tetapi anda perlu mengambil tanggungjawab untuk mengenal pasti platform-platform ni. Kalau nak guna YouTube, pastikan anda mengenali ciri-ciri keselamatan dan privacy YouTube. Nak guna Facebook, Instagram dan sebagainya, pastikan anda memahami bila anda post sesuatu, siapa yang akan nampak, dan pastikan apa yang dipost tu tidak mengancam diri anda. Dan yang akhir sekali berkaitan dengan yang baru saya sebutkan ialah kita sendiri perlu mengawal diri kita. Internet ini adalah kekal. Seorang guru pernah meminta bantuan saya kerana anak murid dia yang sudah masuk ke universiti tempatan diugut kerana dia ada boyfriend dan semasa mereka berduaan mereka telah mengambil gambar dan video dan setelah break up lelaki berkenaan mengancam atau mengugut pelajar berkenaan kalau dia nak couple balik dia akan dedahkan gambar-gambar dan video gadis berkenaan ke alam maya. Dan saya maklumkan kepada guru berkenaan yang minta bantuan saya, sebenarnya kalau gambar tu dah ada, video tu dah ada, dah terlambat. Benda tu akan terdedah di internet dengan sengaja atau tidak sengaja. Kalau tak hari ini, besok, lusa, tahun depan. Jadi baik. Ya. Baik, terima kasih untuk perkongsian itu. Aaron Ikram Muhtar merupakan pakar keselamatan cyber. Sangat penting untuk kita memantau keselamatan cyber kanak-kanak ketika pandemik. Kita tahu kanak-kanak banyak bergantung kepada peranti digital, peranti gadget ketika pandemik ini apabila mereka tidak lagi ke sekolah. Jadi sangat penting untuk kita titik beratkan aspek keselamatan bukan sahaja dari sudut fizikal tetapi cyber itu sendiri, Hafizi. Ya, dan untuk itu anda juga perlu ketahui pada pukul 10 pagi ini akan berlangsung sesi parlimen dan apa yang menjadi perhatian adalah bacaan kali ketiga rang undang-undang perbekalan RUU Perbekalan 2021 yang akan dijangkakan akan berlangsung pada hari ini. Nantikan kami di Buletin Awani pukul 10 ini. Dan sekian daripada saya Hafizal Zaman dan saya Naila Huda. Salam hormat.